Pernah tak anda rasa risau sikit bila tengok harga barang makin naik? Atau bila baca tajuk-tajuk berita ekonomi rasa macam, apa yang tengah jadi ni? Kalau ya, anda tak kesorangan. Ramai yang rasa macam tu. Sebab itulah, dalam kupasan kali ni, kita akan rungkai semua kebimbangan ni dan tengok apa tindakan yang kita boleh ambil. Okey, dengar ni betul-betul. Fakta ni mungkin kedengaran menakutkan, tapi inilah realiti ekonomi sekarang. Duit yang kita rasa selamat simpan dalam bank tu, nilainya mungkin susut sikit demi sikit setiap hari. Macam mana boleh jadi macam tu? Jom kita fahamkan. Baiklah, ini dia plan tindakan kita. Mula-mula, kita tengok gambaran besar ekonomi dunia. Lepas tu, kita zoom in pada situasi kat Malaysia. Kemudian, kita akan selami macam mana inflasi ni makan duit kita sikit-sikit sebelum kita beralih kepada jalan penyelesaiannya, iaitu pelaburan. Dan fahamkan konsep asas, risiko dan pulangan. Dah sedia? Jom! Okey, jom kita mulakan dengan bahagian pertama. Untuk faham apa jadi pada duit kita, kita kena faham dulu apa yang tengah berlaku di peringkat global. Semua benda ni berkait tau. Mesti anda pernah dengar perkataan ni disebut-sebut dalam berita kan? Stagflasi. Bunyi macam kompleks tapi sebenarnya simple je. Bayangkan dua benda tak best jadi serentak. Ekonomi negara berkembang dengan lambat tapi dalam masa yang sama harga barang pula melambung naik. Itulah stagflasi. Jadi, kenapa benda ni boleh jadi? Puncanya, macam yang kita nampak kat sini adalah isu-isu besar di peringkat dunia. Konflik global macam perang di Ukraine tu, dia ganggu bekalan dan buat harga minyak dunia naik mendadak. Bila harga minyak naik, kos untuk hasilkan dan hantar barang pun naik, terutamanya makanan. Nampak tak kesan domino tu? Benda jadi jauh kat sana, tapi tempiasnya sampai ke poket kita kat sini. Sekarang, jom kita balik ke laman sendiri. Macam mana pula dengan Malaysia dalam semua ni? Cerita dia agak menarik. Tak seburak yang kita mungkin sangka. Okey, untuk bagi anda perspektif, tengok nombor ni. Ini kadar inflasi dekat Amerika Syarikat, salah satu kuasa ekonomi terbesar dunia. 8.6%. Itu sangat tinggi dan ia betul-betul beri kesan pada rakyat dia. Sekarang, bandingkan dengan Malaysia. Kadar inflasi kita sekitar 2%. Jauh lebih rendah dan lebih terkawal. Ini satu petanda yang baik menunjukkan ekonomi kita masih lagi stabil walaupun dunia tengah bergelora. Dan bukan tu je, ada lagi berita baik. Tengok carta ni, pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya lebih laju daripada purata dunia. Kita catat 5%, manakala purata global cuma 3.4%. So dari segi data, kita nampak kuat. Persoalannya, kalau data semua nampak cantik, kenapa kita masih rasa risau? Kenapa tajuk berita masih nampak menakutkan? Sebabnya pasaran saham macam KLCI ni, dia tak tengok apa yang jadi hari ni. Dia cuba ramal apa yang akan jadi 6 bulan atau setahun dari sekarang. Jadi, bila indeks jatuh, ia tunjukkan yang para pelabur mungkin lebih risau tentang risiko kemelesetan ekonomi dunia di masa depan. Ada perbezaan antara realiti sekarang dengan jangkaan masa depan. Baiklah, kita dah bercakap tentang ekonomi global, ekonomi Malaysia. Sekarang jom kita bawa perbincangan ni ke tahap yang paling peribadi. Macam mana semua ni beri kesan pada dompet kita masing-masing. Inflasi ni, cara paling senang nak faham, ia adalah pencuri senyap. Dia curi kuasa beli duit kita. Contohnya, duit RM50 yang sama, jumlah barang yang kita boleh beli dengan RM50 tu tahun lepas, dah tak sama dengan jumlah yang kita boleh beli hari ni. Duitnya sama, tapi nilainya dah berkurang. Disebabkan inflasi ni sentiasa ada satu peraturan emas yang kita semua kena ingat. Wajib ingat, apa-apa pulangan yang kita dapat dari simpanan atau pelaburan, ia mesti lebih tinggi daripada kadar inflasi. Kalau tak, kita sebenarnya rugi. Dan jadual ni tunjukkan dengan jelas kenapa. Katakanlah, anda simpan duit dalam bank, dapatlah pulangan 2% setahun. Nampak macam untung kan? Tapi, pada masa yang sama, inflasi pun 2%. Jadi, pulangan positif 2% tu kena lawan dengan inflasi negatif 2%. Hasilnya, kosong. Anda tak untung, anda tak rugi. Duit anda cuma statik, tak berkembang langsung. Okey, kita dah faham masalahnya. Inflasi. Jadi, apa solusinya? Macam mana kita nak lawan balik? Jawapannya adalah dengan mengubah diri kita dari seorang penyimpan kepada seorang pelabur. Jom kita tengok laluannya.
Perjalanan ni ada langkah-langkahnya, tak boleh terus lompat. Mula-mula sudah tentu kena ada pendapatan. Lepas tu, dan ini sangat penting, kita kena jadi penyimpan yang berdisiplin dahulu. Kumpul duit dulu. Bila dah ada simpanan, barulah kita ada modal untuk melabur. Dan yang paling kritikal, langkah keempat, laburkan sedikit masa dan wang untuk belajar. Pendidikan kewangan tu sendiri adalah satu pelaburan yang paling penting. Petikan ni merumuskan segalanya. Selama ni kita kerja kuat untuk dapatkan duit. Pelaburan pula adalah tentang bagaimana kita boleh buat duit yang kita dah kumpul tu pula bekerja kuat untuk kita. Jadikan duit tu sebagai pekerja kita yang menjana lebih banyak duit 24 jam sehari. Okey, bahagian terakhir. Sebelum kita terjun ke mana-mana pelaburan, kita wajib faham satu konsep asas yang jadi teras kepada semua jenis pelaburan, iaitu hubungan antara risiko dan pulangan. Tolong ingat ayat ni baik-baik. Dalam dunia pelaburan, tak ada benda macam pulangan tinggi, risiko rendah. Itu tak wujud. Kalau kita nak kejar potensi pulangan yang lebih tinggi, kita secara automatik kena terima risiko yang lebih tinggi. Ia macam dua sisi pada satu shilling yang sama. Perbandingan ni jelaskan dengan sangat mudah. Sebelah kiri simpanan bank. Risiko sangat rendah. Tapi potensi pulangan pun rendah. Matlamat utamanya adalah untuk melindungi modal kita. Sebelah kanan pasaran saham. Risiko tinggi. Tapi potensi pulangan pun tinggi. Matlamat utamanya adalah untuk pertumbuhan modal. Dua-dua ada peranan bergantung pada matlamat kita. Sebenarnya ada banyak pilihan untuk melabur. Ada saham, bond, hartanah dan macam-macam lagi termasuklah amanah saham. Perkara yang penting sekarang bukanlah untuk terus pilih satu dan masuk, tapi untuk ambil masa, belajar tentang setiap satu dan kenal pasti mana yang paling sesuai dengan matlamat keuangan dan tahap keselesaan risiko anda. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Selepas kita faham semua ni, dari ekonomi global sampailah kekesan inflasi pada poket kita sendiri, cuba tanya diri anda, adakah wang anda sekarang ni sedang bekerja keras untuk anda? Atau ia hanya duduk diam dalam bank, sementara nilainya perlahan-lahan dihakis oleh inflasi? Jawapannya dan tindakan seterusnya ada di tangan anda.